Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan setugas hari ini Naila Huda, dan seperti biasa awal ni pagi 7.30 pagi ini kita bawakan perkembangan mengenai COVID-19 di dalam dan juga luar negara, dan kita ada juga perkembangan lain seperti perkembangan politik tanah air yang semakin catur-caturnya mula digerakkan semula setelah beberapa lama membeku. Okey, baiklah, dalam masa yang sama kita nak mulakan mengenai statistik angka korban akibat COVID-19 ini di seluruh dunia terus meningkat sebanyak 4,000 kes dalam tempoh 24 jam, dengan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak ini telah pun melepasi angka 329,000 kes satu dunia ini. Menurut statistik daripada Johns Hopkins University, 3 negara kini melepasi angka 30,000 kematian. Amerika Syarikat kekal sebagai negara merekodkan kematian tertinggi dengan 93,000 kes. United Kingdom dan Itali masing-masing berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan lebih 36,000 dan 32,000. Negara keempat dan kelima catat kematian tertinggi adalah Perancis dan Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 28,000 dan 27,000. Manakala Brazil yang mencatatkan peningkatan kes mendadak sejak beberapa hari lalu merekodkan 19,000 kes kematian, dan negara lain merekodkan angka maut di bawah 10,000 kes. Dalam masa yang sama, kita melihat kepada kes positif COVID-19 yang hari ini mencecah 5 juta kes seluruh dunia dengan keseluruhannya 5.04 juta. Menurut data Johns Hopkins University, terdapat pertambahan 90,000 kes positif baru dalam tempoh 24 jam. 6 negara mencatatkan kes positif melebihi 200,000 dan Amerika Syarikat satu-satunya negara yang mempunyai kes melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif 1.5 juta. 5 negara lain yang mempunyai kes positif melebihi 200,000 iaitu Rusia, Brazil, United Kingdom, Sepanyol dan Itali. Sementara itu, 6 negara lain mempunyai angka jangkitan melebihi 100,000 iaitu Perancis, Jerman, Turki, Iran, India dan Peru. Negara lain masih mempunyai kes positif di bawah 85,000 dan jumlah pesakit yang telah sembuh pula kini mencapai 1.92 juta kes, dan COVID-19 telah menular di 188 buah negara. Ya, dan sebelum kita lihat kepada kes lokal, ini satu perkembangan cerita antarabangsa, Fizik. Ya, betul tu. Ia melibatkan hand sanitizer ataupun pensanitasi tangan yang mana sekarang ni apabila normal baharu dilaksanakan, memang ramailah yang membeli hand sanitizer, pensanitasi tangan ini dan meletakkannya di rumah, sebelum kita masuki bangunan, sebelum kita pergi ke tempat lain, dan banyak yang kita simpan dekat diri kita sendiri. Dan dalam masa yang sama ada dalam kalangan kita meletakkan pensanitasi tangan ini di dalam kenderaan, yang mana ini membawa satu risiko. Kalau kita lihat laporan di luar negara ini, Jabatan Bomba Oconomowoc Wisconsin, Amerika Syarikat memberi amaran kepada orang ramai tentang bahaya tinggalkan pensanitasi tangan ataupun hand sanitizer di dalam kenderaan ketika cuaca panas. Dalam catatan di Facebook, agensi keselamatan itu memaparkan gambar pintu sebuah kereta yang terbakar. Katanya kebanyakan hand sanitizer berasaskan alkohol dan menjadikannya mudah terbakar. Kita tahu alkohol mengandungi lebih kurang dalam 60% di dalam hand sanitizer itu, dan juga terdapat ethanol itu juga, dan justru itu menyimpannya dalam kenderaan ketika cuaca panas, terdedah kepada matahari dan terdapat pembakaran seperti menghisap rokok di dalam kereta boleh mengakibatkan bencana. Jadi mereka menyeru orang ramai untuk mengelakkan sebarang risiko kemungkinan kebakaran berlaku. Ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil perhatian untuk mengelakkan risiko. Ketika kita cuba mengamalkan norma-norma baharu, tahap pembersihan kita tingkatkan, tapi ada juga risiko-risiko seperti ini yang perlu kita lihat, Naila. Ya. Baik, seterusnya kita nak melihat kepada kes positif COVID-19 perkembangan dalam negara, yang semalam kita melihat 50 kes baru COVID-19 yang dilaporkan semalam, dan ini menjadikan kes ataupun jumlah kes kumulatif virus berkenaan di Malaysia adalah sebanyak 7,059 kes. Ini satu peningkatan yang agak besar. Sebelum ini kita lihat peningkatan semakin berkurangan, namun pada masa sama Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, kata jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan ketika ini adalah 1,149 kes, dan pada masa sama 90 kes dilaporkan telah pulih dan dibenarkan keluar hospital. Kita dengarkan secara terperincinya di mana kebanyakan kes ini berlaku atau di manakah kluster ini. Kita dengarkan kenyataan beliau. Ingin dimaklumkan daripada 50 kes yang dilaporkan hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara.
Daripada 47 kes penularan tempatan, 41 kes adalah bukan warga negara, di mana 34 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil. Mereka ini telah berada di dalam tahanan sejak sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Daripada 13 kes adalah penularan dalam komuniti dan 6 kes adalah warga negara penularan tempatan. Sehingga kini terdapat 10 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Seperti yang dinyatakan tadi, dimaklumkan daripada 47 kes penularan tempatan, 41 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 34 kes dikesan di depo tahanan imigresen DTI di Bukit Jalil. Ini menjadikannya sebagai satu kluster baru di depo tahanan imigresen, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan, setakat ini daripada 645 sampel yang telah diambil, 35 daripadanya adalah positif COVID-19, dan saya rasa ramai pihak sebenarnya telah menjangkakan kluster ini tercetus, terutamanya apabila kebanyakan banyak telah operasi penahanan warga asing tanpa dokumen ini telah banyak dijalankan sejak kebelakangan ini. Terutamanya kita lihat laporan media yang menunjukkan tidak berapa menjalankan penjarakan sosial ketika operasi ini dilaksanakan. Jadi kita dengarkan secara terperincinya bagaimana kluster ini dan berapa ramai orang yang terkesan di depo tahanan imigresen Bukit Jalil ini. Kita dengarkan kenyataan beliau. Sehingga 21 Mei 2020 jam 12 tengah hari, seramai 645 orang telah disampel dan diuji secara keseluruhan, di mana 35 kes positif COVID-19 telah dikesan. 400 kes negatif COVID-19 dan 210 orang masih menunggu keputusan. Kesemua 35 kes positif tersebut adalah melibatkan bukan warga negara dan orang kena tahan, iaitu 17 warga negara Myanmar, 15 warga negara India, 1 daripada Sri Lanka, 1 daripada Bangladesh dan 1 warga Mesir. Pelbagai aktiviti pencegahan dan kawalan telah pun dijalankan, misalnya aktiviti nyakuman, pendidikan kesihatan seperti penjagaan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta penekanan mengenai penjarakan sosial. Punca jangkitan adalah masih dalam siasatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kalau daripada sekarang kita tidak berhati-hati mengenai kluster yang tercetus di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil ini, ia akan mengakibatkan penularan dalam komuniti kita sendiri sekaligus membuatkan jangkitan tempatan itu berlaku. Itulah yang kita tidak mahu berlaku di Malaysia ini. Untuk kita nak mencapai angka 1 digit pun sukar. Tambah-tambah pula, walaupun jangkitan komuniti itu berada dalam belas-belas saja angkanya, tapi ia boleh meningkat sekiranya kita tidak berhati-hati. Okey, baiklah, dalam masa yang sama, walaupun kita mempunyai kluster baru di depo tahanan imigresen Bukit Jalil, kita ada 13 kluster yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun tamat, yang mana kalau kita lihat secara keseluruhan sebanyak 13 kluster yang telah pun tamat setakat ini, 2 diumumkan semalam. 13 kluster itu masing-masing membabitkan Seksyen 6 Bandar Baru Bangi, Warga Emas Pusat Jagaan, Warga Emas Bandar Baru Bangi, Majlis Perkahwinan, di Selayang, Pasar Harian, Rembau dan juga Tablik Pakistan. Selain itu, turut merangkumi kluster petugas kesihatan Sungai Buloh, Pekan, Kilang Pasir Gudang, penduduk Bandar Baru Ibrahim Majid, Tablik Makassar Sabah, Pengerang dan Istana Negara. Kluster berkenaan dinyatakan tamat bermakna tiada lagi kes baru dicatatkan berdasarkan tempoh masa yang ditetapkan. Dan kriteria utama untuk menamatkan sesuatu kluster adalah tiada kes baru selepas 2 kali tempoh inkubasi yang mengambil masa selama 14 hari atau 1 inkubasi iaitu 28 hari selepas tarikh gejala bagi kes yang terakhir atau tarikh positif COVID-19 jika kes terakhir tiada gejala. Dan sebagai contohnya, kluster A, tarikh positif kes terakhir tiada gejala dalam kluster tersebut ialah 1 April. Ini bermakna jangkaan tamat bagi kluster A ialah pada 29 April. Dalam hal ini, tempoh antara 1 hingga 29 April adalah bersamaan dengan 28 hari. Itulah justifikasi untuk melihat sekiranya sesuatu kluster itu ditamatkan ataupun dah habis. Okey.
Baiklah, Nailah, ada cerita mengenai individu degil yang kalau kita lihat hari sebelumnya ada 1,000 lebih orang cuba nak rentas negeri, nak pulang berhari raya di kampung. Hari keduanya kita lihat ada peningkatan 3,000 lebih dan semalam 2,000 lebih lagi masih lagi degil cuba nak rentas negeri. Apa cerita Nailah? Baik, pastinya menjelang Hari Raya Aidilfitri ini semakin ramai yang akan cuba berdegil untuk cuba merentas negeri untuk pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan apa yang diumumkan dikongsikan oleh Menteri Kanan Keselamatan semalam adalah melalui hasil mesyuarat khas menteri-menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini, mereka menentukan individu yang berdegil dan cuba merentas negeri ini bukan sahaja akan diarah balik tetapi juga akan dikenakan kompaun. Katanya pihak polis tidak akan meluluskan lagi permohonan rentas negeri kecuali atas urusan kecemasan. Katanya pada Rabu sejumlah 271,000 kenderaan telah diperiksa dan daripada jumlah itu 2,412 kenderaan telah cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan telah diarah patah balik. Namun sebelum ini kita lihat hanya diarah patah balik, sekarang ini akan dikenakan kompaun serta merta. Kita dengarkan kenyataan beliau. Sampai hari ini, bila setiap hari saya menyebut tentang sekatan jalan raya, beribu-ribu kereta nak balik kampung, apa yang dilakukan oleh polis adalah arahkan supaya putar balik, berpatah balik. Mulai hari ini, kita telah pun bersetuju supaya mereka bukan saja diarahkan berpatah balik tetapi di compound, di tempat sekatan jalan raya tersebut. Jadi kepada rakyat Malaysia, fikir-fikirkanlah, rakyat Malaysia yang cerdik pandai, fikir-fikirkanlah sama ada berbaloi ataupun tidak untuk kita merisikokan bukan saja diri kita, keluarga kita di kampung, ayah, ibu, nenek, kakak, abang, sahabat handai, semua jiran-jiran tetangga untuk kita risikokan sekiranya mempunyai COVID-19. Ada kes positif satu, banyak kontak perlu kita asingkan selama 14 hari. Daripada kerajaan melonggarkan sedikit boleh raya, tapi dalam SOP yang ditetapkan, sampaikan atau mungkin kemungkinan kalau berlaku kluster baru lepas raya, kerajaan mungkin akan laksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP atau lebih teruk PKPD, diperketatkan, tak boleh keluar langsung. Jadi ingat-ingatlah kepada mereka yang cuba untuk nak balik kampung itu, dahlah pergi satu hal, minyak tol lagi. Kemudian nak patah balik pula kena kompaun RM1,000 lagi. Itu adalah satu perkara yang bagi saya sangat-sangat tak berbaloi. Tak apalah, tahun ni raya kita lain sikit, normal baru. Kita ada pelbagai teknologi di tangan kita, video call dan sebagainya boleh dilakukan. Itu sudah cukup untuk kita mengubat rindu dan kita amalkan normal baru ini untuk beberapa tahun akan datang. Kita tidak tahu, tapi ini adalah tahun untuk kita mula praktikkan segala perkara ataupun kebiasaan baru ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada satu lagi perkembangan. Kalau kita lihat masjid-masjid dan surau telah pun ada dibenarkan beroperasi di beberapa buah negeri. Tapi kita ada juga perkembangan mengenai rumah-rumah ibadat bukan Islam, iaitu kerajaan setuju benarkan 174 rumah ibadat bukan Islam dibuka di zon hijau sepanjang tempoh PKPB mulai 10 Jun 2020. Bagaimanapun mereka masih perlu mematuhi semua garis panduan seperti penjarakan sosial serta larangan kepada warga emas berusia 70 tahun ke atas dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Kita ada nak dengarkan apa kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Oleh itu, mesyuarat telah pun bersetuju untuk membenarkan rumah ibadat bukan Islam untuk beroperasi di zon hijau sahaja mulai 10 hari bulan Jun 2020. Tetapi mereka juga perlu patuh kepada SOP-SOP yang ketat yang telah kita persetujui. Di antaranya adalah bilangan kehadiran tidak boleh melebihi 30 orang. Tertakluk kepada keluasan saiz rumah ibadat tersebut. Kalau rumah ibadat itu kecil, tidak boleh memuatkan 30, maka kuranglah daripada 30. Bukan makna bila kita kata 30, spesnya kecil, maka berhimpit-himpit. Tidak boleh.
Seperti mana kita lihat, masjid dan surau telah ditetapkan beberapa SOP jika ingin dibuka. Ini juga beberapa SOP yang telah ditetapkan buat rumah-rumah ibadat bukan Islam yang kami senaraikan di astroawani.com. Jadi ini antara SOP yang telah digariskan, termasuklah penganut yang berumur 70 tahun ke atas dan juga kanak-kanak bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan hadir. Selain itu, saringan suhu badan, penyediaan hand sanitizer, pensanitasi tangan dan juga pemakaian topi muka face mask mestilah dipatuhi setiap masa dan juga hanya untuk 1 hingga 2 hari sahaja dalam seminggu bagi hari-hari keutamaan keagamaan masing-masing, dan juga dibenarkan sebanyak 174 rumah ibadat di seluruh negara yang dibenarkan beroperasi. Ini termasuk 84 kuil, 15 tokong, 67 gereja dan 8 gurdwara. Namun dalam masa yang sama, ini pula kenyataan Setiausaha Agung Majlis Gereja Malaysia, Reverend Dr. Herman Shastri, yang katanya gereja akan terus ditutup sehinggalah PKP ditamatkan sepenuhnya, walaupun kerajaan dalam pengumuman terbaru membenarkan rumah ibadat bukan Islam dibuka semula di kawasan zon hijau pada 10 Jun. Dan katanya sama ada gereja akan dibuka semula pada 10 Jun ataupun tidak, keputusan itu akan dikaji dengan bijaksana apabila tiba masanya mengikut kepada keadaan semasa. Dan kata pihaknya, mereka berusaha untuk mengutamakan keselamatan orang ramai sebagai tanggungjawab kerohanian terpenting kami. Keadaan terkini masih sangat tidak menentu dan tidak stabil, dan saya kira ini satu langkah yang amat wajar kerana tidak boleh jangka pada 10 Jun itu bagaimana agaknya situasi COVID-19 penularannya di negara kita. Kita lihat masih ada lagi kluster baru yang dapat direkodkan. Jadi kita perlu lihat pada keadaan semasa dan sama ada gereja ataupun rumah-rumah ibadat ini patut diberikan kelonggaran untuk dibuka sama ada Islam atau bukan Islam, tetapi ini adalah bagi keselamatan orang ramai. Baik, seterusnya ini pula kelonggaran yang masih dibincangkan sama ada untuk diberikan kepada premis gunting rambut. Ini pasti menjadi keutamaan orang ramai, terutamanya kaum Adam menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Mungkin tak dapat nak menggayakan gaya rambut yang kemas, Fizi. Nailah tak apalah kan. Dia dah satu fashion, lepas tu fashion tu je dia pegang. Okey, baiklah, dalam masa yang sama sekarang ni kepada mereka yang sedang berfikir rambut dah panjang, jambang pun dah macam orang gua-gua tu dah. Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM sedang kaji meneliti garis panduan yang dikemukakan Persatuan-Persatuan Gunting Rambut. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sebarang garis panduan yang ditetapkan hanya akan dimaklumkan selepas ia dimuktamadkan. Satunya adalah kepada pengguna, orang ramai yang nak gunting rambut. Yang keduanya adalah perniagaan-perniagaan yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan gunting rambut tidak dikategorikan ataupun salon dan sebagainya tidak dikategorikan, tidak boleh dibuka lagi ketika PKPB sebab kita takut ada risiko tertentu. Sebab ialah barber shop tu macam mana nak amalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Hand sanitizer semua tu boleh disediakan, tapi penjarakan sosial tu macam mana kan? Kalau rambut dia dekat, tak boleh nak 1 meter, tak boleh. Kalau rambut macam Nailah, dia mungkin boleh lah sikit kan jarak, tapi memang tak boleh. So itu membuatkan dia sukar untuk dilaksanakan. Tapi apapun kepada penjaga dan juga penyewa-penyewa kedai gunting rambut ini, kita harapkan supaya penyewa berikanlah kelonggaran kepada kedai-kedai gunting rambut. Mungkin boleh turunkan sedikit harga sewa kedai itu kepada separuh ke, mungkin dapat membantu sebab ini adalah masa untuk kita jaga sama-sama kita untuk elakkan COVID-19 berlaku, dan dalam masa yang sama mereka yang terjejas akibat pendapatan ini boleh kita bantu sama-sama. Okey, dalam masa yang sama juga sejak daripada kebelakangan ini kita tahu kerajaan membenarkan perayaan Aidilfitri itu diraikan, tetapi dalam SOP-SOP tertentu. Tapi dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa lebih baik tidak meraikan Aidilfitri itu. Kalau boleh, amalkan tuan rumah, amalkan pintu rumah itu sentiasa tertutup. Ini adalah dua saranan yang kita lihat boleh kata kontradik jugalah, tapi mungkin kerajaan melihat kepada macam mana nak kata, dia macam bagi kelonggaran sikit, macam fahamlah kan reaksi rakyat apa bagai semua. Banyak netizen di Twitter, di media sosial Facebook menyatakan bahawa sedih dan sebagainya. Mungkin kerajaan memikirkan kepada perkara itu, membuatkan mereka tak apalah bagi can 20 orang je dalam satu rumah. Tapi
ini adalah satu perkara yang dicadangkan oleh pakar kesihatan. Sebab kita tengok pakar kesihatan banyak menyatakan bahawa kalau boleh tak payah raya tahun ini, tak payah batalkan semua perayaan yang ada. Contoh kita ada Aidilfitri, kita ada Hari Keamatan hujung bulan ni. So perayaan-perayaan ini tak payah kita raikan untuk tahun ini sahaja supaya kita dapat terus kekalkan angka 2 digit sekarang ni yang kita capai dan elakkan sebarang jangkitan, risiko jangkitan itu. Kerana kita berdepan dengan musuh yang kita tidak nampak. Kita dengar apa kata pakar kesihatan. Jadi kita perlu mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku, dan saya sangat menyarankanlah kepada pihak berkuasa MKN terutamanya dapat menarik baliklah kebenaran berziarah yang seramai 20 orang tu. Kita untuk satu hari itu saja kita berhari raya dengan keluarga masing-masing. Saya menerima banyak pertanyaan, persoalan-persoalan, terutamanya daripada individu yang tinggal di zon hijau dekat dengan ibu bapa masing-masing yang minta mereka datang balik untuk bermalam di rumah beberapa hari sebenarnya hari raya. Dan saya katakan memang kita perlu mematuhi apa yang Kementerian Kesihatan syorkan, terutama kalau ibu bapa tu ada penyakit-penyakit kronik. Jadi seperti yang dimaklumkan Afizi tadi, walaupun mungkin kerajaan mengambil pihak yang mungkin ingin reach out kepada emosi orang ramai yang bersedih tak dapat nak merayakan Hari Raya Aidilfitri, namun saya kira apa yang perlu diutamakan pada ketika ini adalah keselamatan dan kebajikan orang ramai, terutamanya warga emas dan kanak-kanak yang merupakan golongan antara yang paling berisiko dijangkiti COVID-19 ini. Jadi mungkin kita boleh mempertimbangkan semula SOP yang ditetapkan pada Hari Raya Aidilfitri. Kalau SOP masih lagi memberi kelonggaran, kita tetapkan SOP rumah kita sendiri pada Hari Raya ini. Baik, banyak lagi perkongsian, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Okey, selain daripada ada SOP yang sangat-sangat ketat dikeluarkan oleh MKN untuk membenarkan hanya 20 orang dalam satu rumah ketika perayaan Aidilfitri, itu pun mereka yang boleh datang ke rumah itu adalah yang paling dekat dengan rumah anda, dan mereka yang daripada daerah walaupun dibenarkan, tetapi kalau kata polis nampak ada kereta macam banyak dekat rumah ni kan, kalau polis pergi intai lebih daripada 20 orang, ada kesannya, ada tindakan yang akan dibuat. Dan dalam masa yang sama juga ada satu lagi boleh dikatakan SOP ataupun larangan yang dikeluarkan oleh, kalau kita lihat sejak beberapa hari ini ada negeri-negeri telah pun mengeluarkan larangan lah kepada mereka. Kita tahu Aidilfitri selalunya orang pergi ziarah kubur dan sebagainya. Jabatan Mufti Negeri Kedah keluarkan larangan, keputusan ini tidak benarkan aktiviti ziarah ke tanah perkuburan ketika Aidilfitri sepanjang tempoh PKPB. Mufti Kedah Datuk Syed Fazil Awam menjelaskan ia dibuat sebagai langkah dalam memutuskan rantai penularan jangkitan wabak COVID-19. Kalau tak salah saya, beberapa negeri lain juga telah pun membuatkan larangan yang sama, sebagai contoh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga negeri Selangor. Jadi kepada anda yang lebih baik tak payahlah, sebab ramai nanti masa dekat kubur. Setiap tahun mesti memang akan ramai. Okey, baiklah Nala, kita ada cerita mengenai harga barangan yang dikawal. Walaupun tinggal beberapa hari saja lagi, tapi akhirnya ada juga barangan-barangan yang dikawal setelah banyak rengetan ataupun keluhan orang ramai mengenai banyak barang asas naik harga sekarang. Dan ceritanya, perkembangan terbaru, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HEP telah umum 19 barangan kawalan baru yang terlibat dalam pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan pada musim perayaan kali ini. Kata menterinya, beliau memaklumkan pertambahan barangan tersebut adalah atas permintaan pengguna dan merupakan barangan pilihan utama semasa tempoh perayaan dan juga tempoh PKP ini. Jadi apa barangan terbabit? Inilah senarainya: tomato, kubis bulat import Indonesia dan China tidak termasuk kubis Beijing. Ada banyak perinciannya. Lada benggala hijau, kacang panjang, sawi hijau, bendi, bawang besar China, bawang besar Holland, ubi kentang import China, cili kering dan kacang tanah. Dan turut tersenarai adalah ikan kembung, ini termasuk ikan mabung, ikan selayang, ikan tongkol dengan berat antara 7 ekor hingga 10 ekor setiap kilogram. Sangat terperinci. Juga antara barangan lain, ikan segar beku kembung, ikan segar beku selayang, ikan segar beku selar dengan berat antara 8 ekor hingga 10 ekor setiap kilogram. Dan ini adalah
antara yang tersenarai dan saya kira kalau lebih terperinci saya rasa Hafizi confused dengan barang-barang ni. Dia ingat mungkin sama je kubis semua, dia tak tahu pun ada import Indonesia ke China ke Beijing. Tapi ini adalah senarainya dan anda boleh lihat laporannya di astroawani.com dan juga kita harap dapat banyak lagi tindakan yang diambil terhadap peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab meningkatkan harga terutamanya pada musim perayaan ini. Baik, kita nak beralih ke berita seterusnya, Hafizi. Ya, kita ada berita seterusnya iaitu perkembangan politik tanah air. Kita tahu selepas tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan di Kedah, ada beberapa spekulasi. Contohnya dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Onn Musa yang menyatakan bahawa mungkin ada 2 lagi negeri yang akan ikut jejak Kedah dan juga beberapa negeri lain yang bertukar kepimpinan kerajaan apabila berlakunya krisis politik di peringkat persekutuan itu sendiri. Kalau kita lihat spekulasi ada 2 negeri iaitu negeri Sabah dan juga negeri Sembilan diramal bakal ikut jejak negeri Kedah. Dan ini melihat kepada tradisi, contohnya kalau kat negeri Sabah adun melompat parti dan sebagainya, itu adalah menjadi perkara yang amalan biasa di negeri itu. Dan kata pengerusi perhubungan UMNO negeri Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, tidak banyak masalah untuk warisan tumbang di negeri Sabah itu sendiri. Katanya perkara itu beliau lihat tidak mustahil selepas PH hilang kuasa di Putrajaya. Selain politik Sabah cukup terkenal katanya dengan tradisi lompat parti dan politik Sabah selalu akan berubah dan beliau tidak menolak berlakunya peralihan sokongan dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di Sabah. Tambahnya di Sabah ini terkenal dengan politik yang lompat parti. Bila-bila masa saja mereka boleh menjadi sebuah gabungan yang besar, bila-bila masa saja mereka boleh hilang sokongan daripada adun-adun itu sekaligus membuatkan kepimpinan itu beralih arah, bertukar tangan. Itulah yang berlaku di politik tanah air negara sejak daripada beberapa kebelakangan ini, yang mana kalau kita lihat ramai netizen sebelum ini menyatakan bahawa politik juga, tapi COVID-19 perlu kita titik beratkan dan dalam masa yang sama betul perkembangan politik ini sangat-sangat penting untuk kita ikuti dari semasa ke semasa supaya kita tidak terlepas kerana ini adalah negara kita yang akan mengubah masa hala tuju negara kita sendiri. Okey, baiklah. Saya rasa setakat itu saja, Nailah. Mungkin Nailah nak cakap apa-apa? Tak ada, tak apa. Saya rasa dah cukup dah Hafizi katakan tadi. Baiklah, itu saja di Awani Pagi. Sekian daripada saya, Hafizah Zaman. Dan saya Nailah, dah jumpa lagi.